sama pada pagi ini insya-Allah. Sama-sama ikut saya tuan-tuan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اجعلنا من علماء العاملين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين آمين أما بعد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Marilah sama-sama pertama sekali kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana pada pagi ini Allah yang paling penting, Allah masih beri kita nikmat nyawa tuan-tuan ya. Kalau dah mati tak ada apa-apalah tuan-tuan ya. Maka nikmat nyawa ni nikmat yang sangat besar, nikmat paling besar. Kita masih bernyawa, berarti kita masih ada peluang untuk melakukan ketaatan dan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada Allah tuan-tuan ya. Antara sebab kita menjadi orang yang sangat rugi di akhirat kelak dua perkara tuan-tuan ya. Pertama, orang yang banyak kerugian di akhirat kelak bila mana dekat dunia dia banyak buang masa dia tuan-tuan. Nyawa yang berlalu ni dia tak isi dengan zikir, dengan ibadat, maka esok masa yang berlalu ni akan menjadikan dia rugi lah tuan-tuan nak. Dia tengok masa dia berlalu je, umur dia berjalan je, tapi tak ada kebaikan, maka tak memberatkan timbangan amal. Pertama, esok orang menyesal di akhirat kelak dengan umur ni sebab dia buang tuan-tuan ya. Umur jangan dibuang tuan-tuan. Setiap saat ni sangat berharga untuk tuan-tuan isi dengan kebaikan. Paling mudah zikir tuan-tuan, Allah Allah. Jangan dibiar kosong tuan-tuan ya, atas motor di mana-mana, sebab itu semua masa, itu semua adalah peluang untuk kita buat kebaikan yang banyak. Yang kedua, orang yang menyesal di akhirat kelak adalah orang yang tidak membuang masa, maknanya mengisi masa, tapi mengisi masa dengan perkara-perkara yang tak berfaedah pun sama juga tuan-tuan. Duk main game tu main game lagi tuan-tuan ya. Duk main game saga lah, game susun bata lah dan sebagainya tuan-tuan nak. Tuan-tuan, saya sangat-sangat tertarik dengan kata-kata Tuan Ibrahim Tuan Man tuan-tuan nak, Datuk kita, Datuk Menteri Sumber Manusia tuan-tuan ya. Dia kata apa? Dia kata handphone kita ni, dia kata mula-mula pagi-pagi kita buka, jangan buka Facebook dulu kata dia tuan-tuan. Jangan buka WhatsApp dulu tuan-tuan nak. Kita bagi handphone ni nombor satu dunia, perkara dunia dulu. Dia kata handphone ni nak jadi berkat, mula-mula bangun pagi, mula-mula buka mak surat kata dia tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, kita kadang tak perasan handphone ni nombor satu kita pegang, tak ada Allah lah tuan-tuan. Kita dunia dulu, WhatsApp dulu, Facebook dulu dan sebagainya. Tentu ada handphone semua, pakat-pakat ada handphone belaka tuan-tuan nak. Carilah aplikasi Al-Quran, carilah aplikasi selawat ke atas Nabi ke. Tuan-tuan dalam Google Play Store tu banyak tuan-tuan nak. Ataupun carilah app mak surat. Pagi-pagi tu kata Tuan Ibrahim Tuan Man, maknanya pagi-pagi baca Quran dulu handphone kita ni. Dah baca Quran, barulah nak tengok benda lain, insya-Allah berkat dari tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maknanya kehidupan kita ni begitulah tuan-tuan ya, adalah untuk diisi. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, wal afri, demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian sebab kita banyak buang masa. Illal ladzina amanu, orang-orang yang tak rugi ni adalah orang-orang yang
mana dia beriman dan beramal soleh. Beriman, ingat kepada Allah, nak mati dan sentiasa beramal soleh, maka umurnya takkan disia-siakan, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, sebelum nak masuk pengajian tauhid pada pagi ni, tuan-tuan ya, saya suka nak peringatkan juga dua perkara, tuan-tuan ya. Saya tengok masih lagi ramai di kalangan kita ni yang tak alert, tuan-tuan ya, yang tak beri perhatian lah. Ketika mana imam ni, tuan-tuan, pergerakan dia tu, kita kena pastikan kita dengar imam sebut bar baru kita bergerak lah. Kita ni ramai-ramai ni tak perhati yang ni. Imam gerak, kita gerak. Faham tak saya nak kata apa tu? Jadi maknanya imam ni Allahu Akbar, kita di belakang mana kita nampak imam rokok tak rokok, kita maknanya kita alert dengan hujung tu. Ramai lagi kita ni yang imam tak bar lagi kita gerak dah, tuan-tuan ya. Hukumnya makruh. Jadi pahala jemaah kita jadi kurang banyak ah. Kalau kita rokok bersama dengan imam rokok, kita tak tunggu imam bar baru kita rokok, maka pahala rokok jadi satu. 27 tak dapat 27 hari rugi ya, tuan-tuan. Faham tak? Setiap perbuatan kita tu dia 27. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan kita tu yang kita tidak tunggu imam habis sebut, maka dipanggil makruh, dan itu bukan dipanggil mengikut imam, itu dipanggil bersama imam. Jadi perhatikan elok-elok, tuan-tuan. Ini kena perhati, tuan-tuan. Kalau kita tak perhati, kita jalan je lah, kita langgar lah, tuan-tuan. Dia macam baca Fatihah juga, tuan-tuan. Kita baca Fatihah ni, kita baca gitu saja ke kita baca dengan perhatian? Kena perhati mana sabdu Bismillah, maka kena tekan. Kalau orang tak perhati Bismillahirrahmanirrahim, itu tak perhati. Kalau perhati, dia tahu mana sabdu, mana panjang, dia kena perhati. Kalau tak perhati, dia langgar. Itu yang salah bacaan tu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ditekan tu. Dia tak ada alham, dia tahu mana ha, mana ha. Maka bila kita baca dengan perhatian, bacaan kita akan betul lah. Sebab kita perhati setiap tajwid tu, tuan-tuan ya. Maka ketika mana ikut imam pun kena perhati. Aku ni makmum. Jadi bila mana aku nak bergerak, saya tengok tadi banyak ketika mana sami Allah tu banyak sungguh, tuan-tuan ya. Dalam keadaan nak rokok tu kurang sikit. Tapi bila imam sami Allah dah bangun belaka dah, tuan-tuan. Kita seorang duduk rokok lagi ya. Kita dengar dah baru kita bangun. Sami Allahu liman hamidah, baru kita angkat kepala kita. Ya. Jadi bobit dia kita dengar hujung-hujung perkataan imam tu. Ni rugi juga ni di akhirat kelak ni. Elok-elok dapat pahala besar, hilang pahala sebab amalan kita tidak kena, tuan-tuan. Elok-elok dapat pahala jemaah 27 kali ganda, jadi tak cukup pahala 27 kali ganda. Itu perkara utama, tuan-tuan ya. Baik, perkara yang kedua, tuan-tuan, suka saya ingatkan diri saya dan kita semua, tuan-tuan ya. Kita ni, tuan-tuan, ingatlah, kita ni beramal ibadat, tuan-tuan. Kita beramal ibadat ni biar ada rasa hati kita ni, kita beramal untuk isi roh kita. Kena ada rasa tu. Jangan kita beramal ni sekadar buat. Jangan kita beramal ni, melakukan ketaatan ni makna sekadar perintah Allah. Kita beramal ni biar kita rasa aku beramal ni, aku nak isi roh aku ni dengan ketaatan, ataupun aku nak hidupkan hati aku ni. Biar kita rasa kita semayang ni, kita nak bagi hati kita ni terisi. Bukan kita semayang ni tak tahu maslamat, main buat je, tuan-tuan. Biar kita semayang ni, kita rasa kita sedang isi rohani kita ni dengan zikir, dengan Allah, tuan-tuan. Jadi biar kita rasa kita semayang ibadat ke zikir ke, kita nak penuhkan hati kita ni, roh kita ni. Perkara yang kedua saya nak peringatkan, tuan-tuan, barulah kita ni semakin dekat dengan Tuhan, tuan-tuan. Jadi maknanya bila kita ibadat ni, tuan-tuan, kita nak hidupkan yang dalam ni. Baru kita rasa sedap ibadat ni, baru kita rasa seronok. Ni saya tengok kadang-kadang kita kenal orang ibadat kosong, orang ibadat berisi ni, kita tengok pergerakan kita tahu, tuan-tuan. Orang yang kosong ni kita tengok dia gerak, dia pun nampak kosong lah, tuan-tuan, tak nampak berisi lah, tuan-tuan. Jadi nampak lembek, nampak dibaca pun sekadar. Jadi kita nampak ibadat tu tak ada isi lah tu. Orang ada isi lain, tuan-tuan. Rupa dia diri tu pun lain dah, tuan-tuan. Sebab dia berdiri dengan berisi ni lain, tuan-tuan.
Jadi benda yang berkualiti ni kita tengok luar pun tahu dah berkualiti tuan. Benda yang rapuh ni tengok luar pun nampak tahu dah, nampak goyang itu tuan. Nampak rokok pun gitu je kan. Kita nampak turun pun macam tak ada berisi gitu tuan. Dia saya nak peringatkan supaya kita ni beramal ibadat ni benar-benar mendapat maslamat ibadat tu. Bukan kita beribadat ni sekadar buat, tapi maslamat ibadat tu. Roh kita hidup. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran itu, Aqimis salata li dzikri. Hendaklah kamu solat ni untuk ingat aku. Nak bagi hati kita ni ingat Allah. Jadi kalau bismillah tu hati kita yang hidup dengan nama-Mu ya Allah kan. Segala perkara ni bermula denganmu. Alhamdulillah. Hati kita memperhati tuan-tuan. Bila mana kita ibadat, hati kita memperhatikan bacaan kita tu, baru kita rasa terisi. Dia senang diisi. Kalau tuan-tuan baca Quran ke dan sebagainya, isi macam tu tuan-tuan. Baik, jadi kita sambung pengajian Tauhid kita pada pagi ini tuan-tuan. Baik, jadi muka surat 16. Dia macam doa tuan-tuan. Kalau orang doa, dia doa sekadar baca bahasa Arab dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Itu kosong lah tuan. Tapi kalau orang doa dengan dia menghayati doa di lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lain bacaan dia tu kita dengar lain. Macam kita doa juga, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon. Kalau doa sekadar gitu lain. Tapi kalau doa dengan pengharapan, ya Allah ya Tuhanku, lain. Dia tak sama. Ketika mana kita berhajat sungguh-sungguh, tuan-tuan tengok. Time tuan-tuan dalam hospital kan, kita nak kena buat pembedahan jantung esok ni. Macam mana doa pagi tu tuan-tuan? Lain. Ataupun tengah hari kan nak buat pembedahan jantung ni, pagi tu doa je ni, ya Allah aku nak pembedahan jantung, tolong aku. Lain tuan-tuan. Tapi kalau dalam keadaan kita tak sakit, ya Allah sihatkan aku, tak ada apa. Kita rasa biasa je tuan-tuan. Jadi time kita rasa kita berhajat kepada Allah tu, kita akan rasa ibadat kita ni akan bersungguh-sungguh. Sebab kita rasa perlu. Solat ni kita perlu tak tuan-tuan? Dia punya pengisian dia perlu. Sebab roh kita nak hidup tu. Jadi kita rasa roh kita ni perlu makan. Maka bila kita rasa perlunya roh kita ni makan dengan solat ni, maka kita akan solat sungguh-sungguh. Sebab kita rasa perlunya roh aku ni nak sarapan pagi tuan-tuan. Nak bagi dia kuat. Tapi kalau orang tak rasa semayang ni satu keperluan untuk roh dia, semayang itu dia tak rasa apa-apa lah. Zikir pas semayang. Kalau orang istighfar, Astaghfirullahaladzim, ikut imam saja tuan-tuan, maka tak ada apa-apa lah. Tapi kalau ada istighfar sebab dia betul-betul rasa banyak dosa dengan Tuhan, dia rasa betul-betul istighfar dengan nak minta ampun, maka dia akan Astaghfirullahaladzim. Itu yang kata dengan isi itu lain tuan-tuan. Jadi kita tengok mengenai dengan mukallaf, maknanya kita ni wajib mengenal kepada Allah. Jadi perkara pertama itu kita tengok dah tuan-tuan. Ni pagi ni kita nak tengok perkara yang kedua. Jadi perkara pertama yang kita katakan mengenal Allah ni secara umum, tuan-tuan, secara ringkasnya kita kena katakan semua sifat-sifat yang sempurna, semua sifat-sifat yang baik, semua sifat-sifat yang cantik tu sifat Allah. Itu secara ringkas. Semua bukan 20, bukan 30, bukan 100. Semua sifat-sifat kesempurnaan, unlimited lah. Nampak kesempurnaan ni semua sifat Allah belaka lah tuan-tuan. Jadi yang kita belajar dalam kitab ni 20, bukan mana sifat Allah 20 saja tak. Yang ni asas. Tuan-tuan. Ada pun sifat Allah tu semua yang baik-baik Allah punya belaka. Walaupun tak ada dah 20 sifat yang kita belajar ni, yang kesempurnaan sifat Allah belaka tuan-tuan. Itu secara ringkas. Ni yang kedua ni pula tuan-tuan, adalah wajib bagi kita orang mukallaf ni, orang-orang yang mentuhankan Allah, yang menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita wajib mengenal Tuhan ni atas jalan bukan ringkas, atas jalan detail, tafsil. Ini wajib ni tuan-tuan. Kalau kita tak kenal yang ni, maka kita tidak lepas fardu ain kita. Tak lepas kita punya tanggungjawab sebagai hamba untuk kenal kepada Allah. Tuan-tuan, kita kalau kerja, kita mesti kena ada diploma, ijazah kan. Baru layak kita masuk kerja tu. Tuan-tuan, nak jadi manager ke, supervisor ke kan, maka ada dia punya sijil-sijil dia. Kita nak jadi hamba yang bertakwa, kena ada sijil ni, sijil tauhid ni tuan-tuan. Tak kenal Tuhan, maka kalau kita tak lepas yang ni, ibadat kita tak akan jadi ibadat yang tinggi pangkat di sisi Allah. Tuan-tuan, duk makam rendah, tak naik makam lah kita di sisi Allah. Orang yang ada ijazah, dia boleh pergi sampai jadi pengarah. Bila dia perengat ilmu dia dengan pengetahuan yang banyak, dia boleh handle lah tuan-tuan. Orang yang jaga boiler ke apa kan, dia banyak ilmu pengalaman, maka dia boleh jaga boiler tu tuan-tuan. Jadi kita dengan Allah ni gitu juga.
nak jadi orang wali, takwa dan sebagainya, maka kena ada pengenalan kita dengan Allah secara detail. Yang ni wajib ni tuan-tuan. Makna kata setiap orang ni yang mengaku Islam, paling kurang yang ni dia kena belajar. Ni paling kurang ni tuan-tuan ni. Sebab tu kita jangan faham wajib ni semayang saja tuan-tuan ni. Wajib ni zakat saja. Ilmu fardu ain juga tuan-tuan. Mengenal Allah wajib. Hari ni umat Islam ni nak ambil tahu pasal perkara ni tuan-tuan nak. Tak ambil berat tentang tauhid dan sebagainya. Maka sebab tu kadang-kadang maknanya hubungan dengan Allah tu tidak berapa kuat tuan-tuan ya. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Allah dengan jalan tafsili. Tuan-tuan ya. Tafsil, dia tafat, fat lam ya. Fat ya lam ya nah. Bukan sin, bukan tafsili, tafsili. Tafsil. Tafsil ni detail, satu persatu. Tuan-tuan ya. Yang ni yang kedua yang wajib bagi orang mukallaf, wajib kenal Allah secara detail, secara halus tuan-tuan ya. Jadi kita akan tengoklah detail tu macam mana. Memang detail lah tuan-tuan ya. Dia mengaji mengenal Allah ni tuan-tuan, apa penghujung dia tuan-tuan? Kita mengaji mengenal Allah ni, hujung last sekali belajar tuan-tuan, hilang diri. Itu yang kita nak. Tak nampak diri dah tuan-tuan. Binasa. Yang kita nampak hanya Allah saja. Itu yang nak kena belajar detail tu. Tak boleh dapat ahli, tak boleh tuan-tuan. Kena mengaji sampai kita hilang diri. Sampai kita tak nampak kuasa siapa, tak nampak wujud siapa, hanya nampak wujud Allah saja. Tuan-tuan ya. Hanya yang kita nampak Allah laga. Kita dah tak ada. Orang kata mati sebelum mati. Tuan-tuan ya. Yang tu Nabi pernah sebut. Nabi kata kalau kamu nak tengok, lau antum turiduna, kata Nabi kalau kamu nak tengok, tanzuruna ila mayyit, nak tengok kepada mayat yang bergerak, kata Nabi ya. Nak tengok mana mayat yang bergerak tu, tengok Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni dia mayat tapi dia bergerak. Maksudnya apa? Hatinya tak ada lagi memandang selain daripada Allah. Hatinya sentiasa membesarkan Tuhan. Hatinya hanya duduk dengan Allah. Tak ada dah rasa kebanggaan diri, hebat diri, tak ada dah. Semua Allah belaka. Itu ada Nabi sebut dalam hadis tu. Ada juga Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, mutu qabla an tamutu. Nabi kata, matilah kamu sebelum kamu mati. Tuan-tuan tak? Mati apa? Mati diri lah tuan-tuan. Jangan ada lagi kehendak-kehendak selain daripada Allah. Kehendak kita hanya Allah. Dan tak ada lagi pandangan syuhud kita, musyahadah kita. Hanya yang kita saksikan Allah. Ini tinggi sikit. Ini hakikat. Tuan-tuan, ya. Tapi kalau tuan-tuan mengaji esok, lama-lama dapatlah perasaan tu. Dia hilang. Tuan-tuan. Ilmu ni bila masuk, dia beri cahaya ke hati kita, maka padamlah keakuan kita ni. Kesombongan kita hilang lah. Tak ada benda lah. Lah ni kita ada lagi kegelapan sombong dan sebagainya sebab cahaya Allah tak masuk lagi. Cahaya makrifat lah. Bila datang nurullah, datang cahaya Allah, maka padamlah segala kegelapan. Kegelapan makhluk, kegelapan maksiat ni kan, kehendak-kehendak yang buruk-buruk ni dia mati habis lah. Jadi takut dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi semayang pun semakin hebat lah. Ni yang kita nak. Jadi iaitu bahawa beriktikad dan berpegang. Iktikad ni ikat lah tuan-tuan ya. Iktikad ataupun kita kata kita ikat hati kita dengan Tuhan. Iktikad ni ikat lah tuan-tuan ya. Dan berpegang sama tuan-tuan ya. Bukan sama. Beriktikad dan berpegang oleh seseorang. Ni kita semua. Seseorang ni semua orang Islam lah. Bini kita, anak kita wajib belaka kena tahu perkara ni tuan-tuan ya. Oleh seseorang dengan iktikad yang putus. Iktikad yang putus ni wajib kita yakin dengan Allah ni 100% tuan-tuan. Tak boleh ragu sikit pun ni. 0.0009 kan habis out dah kita tuan-tuan ya. Kita kata ya Allah, kita ni berdoa dah, zikir dah, kenapa Allah tak tolong aku ni? Allah ni adil ke tak adil? Habis dah tuan-tuan, out dah kita. Mana keadilan Allah ni? Allah ni kata Maha Pemurah. Tak nampak pemurah Tuhan lah. Sudahlah tuan-tuan. Kafir lah tuan-tuan. Murtad teruslah kita. Tak boleh, jangan kita dakwa-dakwi Tuhan tuan-tuan ya. Jangan kita mempertikaikan Allah. Jangan kita mempersoalkan sifat Allah. Kafir lah tuan-tuan. Ni bahaya tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, ujian musibah ni kalau tak kena kepada iman kita yang benar, sabar dan reda kepada Allah, dia boleh bawa kepada kufur. Ni bahaya tuan-tuan. Ada orang yang Allah uji ujian akhirnya ditinggal Tuhan terus. Dia kata Tuhan ni tak ada kata dia. Kalau ada kenapa dibiarkan aku macam ni? Habislah, out dah tuan-tuan. Murtad terus lah, keluar daripada Islam lah. Ni bahaya tuan-tuan ya. Sebab tu kadang-kadang bila diuji dengan ujian musibah ni, syaitan dicucuk kita kot tauhid ni lah tuan-tuan. Dia buat kita ragu-ragu dengan Allah. Habislah tuan-tuan, out dah.
Kita doa Allah tak makbul, kena sangka baik dengan Tuhan. Jangan kita syakwa sangka. Tuhan ni, jangan ai-ai, jangan. Kena yakin dengan Allah. Tak boleh dengan jaga elok-elok. Kita tak nak apalah sangat dengan masalah yang kita hadapi. Dan tak nak dengan ganjaran syurga yang Allah nak bagi besar-besar. Apalah sangat dengan ujian musibah yang kita rusing sampai kita mempertikaikan Allah masuk neraka kekal abadi. Buat apa? Kita Allah bagi ujian sikit je, tapi kita lawan Tuhan, na'udzubillah lah. Kita mempertikaikan sifat Allah, ujian sikit tu menyebabkan kamu murtad, kekal abadi neraka. Apalah gunanya? Baik kita sabar, reba, terima kehendak Allah, Allah bagi kita ganjaran besar dalam syurga. Allah angkat martabat kita, Allah bagi kita mahligai dan sebagainya. Sabarlah tuan-tuan. Dia setiap yang Allah beri kepada kita ni pasti ada hikmahnya, dan pasti ada kebaikannya. Yang tu kita kena yakin sentiasa dengan Allah. Wajib i'tikad yang putus, jangan yakin 100% dengan dalil akli dan nakli. Tuan-tuan, dia gini, kita ni tak akan boleh i'tikad Allah dengan 100% yakin kalau tanpa dalil. Sebab tu kita kena ngaji dalil. Sebab bila kita ada dalil, barulah pegangan kita tu kita yakin. Contoh tuan-tuan, orang kata no accident dekat mana? Dekat MPPG tu kan. Tak ada dalil, kita tak yakin. Tapi kalau orang tergambar, ni gambar. Yakin tak tuan-tuan? Ada gambar, maka yakinlah. Dalil, bukti. Dalil apa tuan-tuan? Bukti. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ni esa kan. Tak cukup dengan esa saja. Allah Subhanahu Wa Taala tu wujud, tak cukup. Kena belajar dalil wujud tu apa. Apa dalil dia tuan-tuan ya? Jadi dalil akli dan nakli. Dalil akli ni di tauhid ni tu tak boleh lari. Dia mesti dua kena ada. Kalau fiqh tak ada. Fiqh dia ada dalil nakli je. Akli tak ada. Tauhid dia kena dua. Dalil akli ni maksudnya dalil akal. Kita yakin kepada Allah ni dengan akal yang putus. Kalau orang datang kepada kita nak kata tak kita Tuhan ni tak ada, tak kita boleh tolak. Sebab kita ada dalil akal yang putus, yang kita yakin memang Allah tu mesti kena ada. Contoh dalil akal tuan-tuan, contohlah saya nak bagi, nanti kita belajar secara detail lah tuan-tuan. Contoh dalil akal yang mengatakan Allah itu ada. Contohnya kita katakan, tak payah pergi tengok jauh-jauh, tengok meja ni je tuan-tuan. Boleh tak meja ni tiba-tiba sedebuk ada depan tuan-tuan ni tak? Tanpa ada yang membuat meja ni tuan-tuan. Melihat, tak boleh. Mana mungkin meja ni tiba-tiba ada kat sini dan tak ada siapa yang ukir. Mana mungkin ukiran ni akan tiba-tiba terjadi kalau tak ada orang yang mengukir ni. Bukan senang nak ukir ni tuan-tuan. Ni bentuk ni bukan senang nak buat bulat-bulat ni kan. Jadi setiap benda yang kita tengok ni mesti ada pembuatnya. Jam ke, kipas ke, mana tiba-tiba ada situ. Asalnya tak ada belaka. Ni masjid ni tak ada belaka, meja ni tak ada belaka. Order tempah baru ada kan. Kipas apa semua ni asal ni kan tanah belaka masjid ni. Dibina, dibuat. Siapa buat? Orang buat sana. Kita dah buatnya. Jadi kita tengok alam ni tak ada sesuatu yang tiba-tiba benda tu ada sendiri je. Mesti ada pencipta. Maka tengok langit, takkan langit ada sendiri. Maka biarin akal tau. Kalau orang kata Allah tak ada, Tuhan tak ada, tanya balik. Yang tu yang kamu tengok depan-depan mata kamu ni kan, kereta kamu, boleh ada sendiri ke kereta tu? Tanya balik tu nak guna dalil akal tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang kafir ni, orang-orang yang tak percaya kepada tauhid ni, dia banyak guna akal tuan-tuan. Orang ateis, orang Nasrani, orang Yahudi dan sebagainya, banyak guna akal. Jadi kita nak hujah dengan orang, kena guna akal juga supaya boleh patah balik hujah dia orang. Dia dekat atas dunia ni ada golongan dipanggil golongan ateis. Ateis ni orang yang tak percaya ke Tuhan lah tuan-tuan. Jadi dia duduk kat alam ni, dia rasa tak ada Tuhan lah. Jadi dia rasa alam ni semula jadi tuan-tuan ya. Dan nanti kita akan belajar detail ni, akal ni satu persatu tentang sifat-sifat Allah tu kita akan tengok. Ni wajib belajar ni, wajib belajar Dan nakli ni dari apa tuan-tuan? Nakli ni dua Quran hadis. Tu dari nakli. Nakli ni adalah daripada Quran dan hadis. Jadi nak kenal Allah ni, kenal dengan akal yang putus, yakin dengan Allah. Dan nakli ni maknanya kenal Allah dengan dalil yang Al-Quran sebut, dengan dalil yang hadis Nabi SAW sebutkan kepada kita. Baik. Bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib. Yang ni sifat ni tuan-tuan, yang kita kata wajib ni, bukan makna tu wajib ni ulama yang letakkan wajib ni tuan-tuan.
Bukan maknanya manusia letakkan sifat 20 ni wajib atas Allah, bukan. Memang 20 sifat ni wajib pada Allah sejak azali lagi. Wujud, qidam, baqa'. Bukan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata sifat 20 ni wajib. Kita yang meletakkan hukum wajib pada Allah, bukan. Allah mana boleh letakkan hukum, kan? Jadi yang kata wajib ni memang Allah tu sendiri, diri dia tu sendiri memang sudah ada sifat tu. Mustahil kalau Allah tidak wujud. Tu nak cerita dengan tuan-tuan. Bukan manusia letak wajib, Allah wajib. Wajib ni bukan manusia letak. Manusia cuma sebut je, tuan-tuan. Faham tak? Maknanya wajib yang ada pada Allah ni bukan kita letak hukum, tak. Kita hanya nak sebut Allah ni mesti dia wujud. Mesti dia sedia ada. Mesti dia baqa'. Bukan kita letak hukum tu mesti atas dia. Tak. Memang dia sebelum ada makhluk ni pun memang dia sudah begitu keadaan dia. Sebelum ada tuan-tuan ni, sebelum ada sesuatu ni memang Allah tu kekal dah. Maknanya kalau tak ada kita pun tuan-tuan, memang Allah sifat dia kekal. Dia tak mati, tuan-tuan. Memang sifat Allah tu sebelum ada makhluk, ketika mana dia bersendirian pun, memang Allah tu, memang dia tu sendiri tidak akan sama dengan sekalian makhluk. Ataupun kita katakan Allah itu maha berkuasa, tuan-tuan. Allah maha berkuasa ni bukan ada makhluk baru nak jadi berkuasa, tidak. Dia memang sudah maha berkuasa sejak azali, sejak tak ada apa-apa pun memang dia maha berkuasa. Maka hari ni kita kata mesti Allah maha berkuasa ni bukan kita wajibkan dia. Cuma kita nak pegang je. Nak pegang atas diri kita je. Allah ni sifat 20 ni memang sudah ada dengan dia sejak azali lagi. Faham tak tuan-tuan ya? Ni bukan wajib macam kita semayang ni, tuan-tuan. Kita wajib semayang ni maknanya Allah yang mewajibkan benda tu atas kita. Dan maknanya kalau kita tak semayang, berdosa kita masuk neraka. Allah ni bukan wajib tu maksudnya wajib macam tu, tuan-tuan. Bukan maknanya Allah ni wajib. Kalau Allah tu ada, dapat pahala ke Tuhan. Kalau tak ada sifat tu, berdosa kepada Allah. Tak, tuan-tuan. Itu wajib syarak lain. Wajib fiqah lain. Wajib fiqah ni, tuan-tuan. Wajib fiqah ni tak boleh kita samakan dengan wajib tauhid. Dia lain, tuan-tuan. Kalau wajib fiqah, hukum dia ialah buat dapat pahala, tinggal dapat dosa besar. Wajib tauhid bukan gitu. Wajib tauhid ialah pegangan hati. Wajib tauhid ialah kalau ikut dia punya definisi dia, ma yatasawwaru adamuhu. Wajib tauhid ni adalah tidak tergambar dalam akal kita, tak ada benda tu pada Allah. Tu wajib tauhid. Tak boleh kita gambarkan Allah ni mati. Tak boleh. Mana mustahil Allah mati, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau orang tanya kat kita kan, kenapa Allah tak boleh mati? Tuan-tuan. Kita nak guna dalam akal macam mana tu? Nak hujah kat orang tu balik. Kita kan mati, kenapa Allah tak boleh mati? Kalau Allah nak mati tak boleh ke? Dia saja-saja nak mati, tuan-tuan. Boleh tak? Tuan-tuan. Macam mana kita nak hujah kat orang gini? Ni penting, kita akan belajar dengan akal nanti, tuan-tuan. Jawapan dia, tuan-tuan, kita jawab gini ya. Kalau Allah mati, tuan-tuan, siapa yang mematikan Allah? Kalau ada yang mematikan Allah, berarti ada Tuhan yang lebih hebat dari Tuhan daripada Allah sendiri. Maka dia lemah. Kalau dia lemah, dia bukan Tuhan. Ada Tuhan atas dia lah. Jadi tak ada siapa boleh mematikan dia sebab dia Tuhan yang tertinggi. Tak ada atas dia dah. Itu hujah dia. Itu hujah akal. Kalau kita kata, aku manusia mati. Kenapa kita mati? Sebab kita ada Tuhan atas kita yang mematikan kita, yang menghidupkan kita. Allah kenapa tak boleh mati? Siapa nak matikan dia? Tuan-tuan nak matikan dia? Tuan-tuan nak? Kita nak matikan dia? Mana kita boleh matikan Allah? Kita sendiri hidup pun dia yang hidupkan. Kita tak ada kuasa. Tuan-tuan nak? Jadi jawapannya, Allah tak boleh mati sebab tak ada siapa boleh matikan dia. Itu dalam hujah akalnya. Kalau ada yang boleh matikan dia, kalau gitu Tuhan atas dia tu hebat lagi. Siapa nama Tuhan atas tu? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Mana ada selain daripada Allah? Ada yang boleh lawan Allah? Mana ada? Tuan-tuan ya. Kalau orang kata pula, tuan-tuan nak, Allah ni betul ke satu, Ustaz? Tak boleh ke Allah ni 2 ke 3 ke 4 ke, tuan-tuan nak? Kalau orang tanya kita tentang keesaan Allah, tuan-tuan, mana dalil bukti? Ni bukan kita Quran, ni kita dalil akal, tuan-tuan ya. Yang penting daripada baca dalil akal ni, kita yakin tau. Kita putus yakin dengan Tuhan. Kenapa Allah tak boleh 2, 3, 4, tuan-tuan nak? Mana bukti hari ni Allah Esa? Kalau orang tanya kita kan. Kalau kita tengok tuan-tuan nak, India ni Tuhan dia banyak, tuan-tuan nak. Tuhan rezeki seorang, ada nama macam-macam dia orang ni. Dia Tuhan banyak, tangan 8 dan sebagainya. Tuan. Jadi tuan-tuan, kita ni macam mana kita nak buktikan Allah ni Esa sekarang ni? Mudah je tuan-tuan nak buktikan.
Kita boleh kata Allah sekarang ni Esa, dan terbukti Allah ni Esa sebab tuan-tuan tengok percaturan alam hari ni. Cantik ke tidak tuan-tuan? Cantik je siang dan malam, hujan, panas dan sebagainya tuan-tuan. Kalau Allah tu dua, tuan-tuan, pasti akan alam ni tak seperti hari ni. Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Kata Allah, "Lau kana fihima", kalaulah di langit dan di bumi, alihatun, ada Tuhan illallah, melainkan Allah, la fasadata, nescaya bumi ni hancur tuan-tuan. Kalau ada dua Tuhan di atas langit dan bumi, nescaya bumi ni akan berkecai hancur. Maksudnya gini, bukan hancur berkecai tu meletup dah. Huru-hara lah bumi ni tuan-tuan. Yang Tuhan ni nak bagi rezeki kat saya, nak bagi saya melihat. Yang seorang ni nak bagi saya buta, maka saya ni macam mana tuan-tuan nak buta pun saya, melihat pun saya. Jadi mana dua Tuhan, tak jadi secantik inilah ciptaan alam pada hari ni tuan-tuan. Tak berserabut lah. Mana tidaklah alam ni tersusun cantik macam apa yang kita lihat pada hari ni. Maksudnya apa yang Allah kehendak terjadi. Tak ada tiba-tiba ada kontrak ke berlawanan, tak ada. Kita tengok hari ni, siang-siang je tuan-tuan, malam-malam, berarti seorang pun tak habis. Kalau ada dua pun tak habis, mungkin hari ni tiba-tiba siang, tiba-tiba malam pula tuan-tuan. Siang sekejap, malam sekejap. Apa hal ni dua Tuhan tuan-tuan? Tuhan ni nak buat siang, Tuhan ni nak buat malam, maka habislah alam ni tuan-tuan. Tuhan ni nak bagi orang ni sakit, Tuhan ni nak bagi orang ni sembuh. Tapi hari ni kita tengok tak ada berlawanan antara kehendak-kehendak Allah tu. Alam ni tersusun cantik je, 12 jam, 12 jam, 12 jam, tak pernah berlawanan tuan-tuan. Jadi tu dalil ada satu Tuhan hari ni. Kita tengok alam hari ni, matahari keluar, turun dan sebagainya tuan-tuan. Tu dalil bukti, tu dalil akal belaka tu tuan-tuan. Tak payah tengok lain lah tuan-tuan, tengok dunia hari ni tuan-tuan. Kalau Malaysia ni tuan-tuan, dua Perdana Menteri, tak kepening kita tuan-tuan. Perdana Menteri kata, ni rakyat kena buat ni rakyat pening kata, mana satu aku nak ikut dua Perdana Menteri kan. Dua-dua bagi denda. Kalau ikut orang ni, polis tahan kita pula tuan-tuan, kena juga saman kita. Ikut orang ni, pening kita tuan-tuan. Dua-dua bagi arahan ke polis, polis pun pening juga tuan-tuan. Nak saman ke tak saman. Yang Perdana Menteri ni kata tak pakai mask tak apa, tak kena saman. Yang ni kata kena pakai mask, kalau tak kena saman tuan-tuan. Pening gitu tuan-tuan. Jumpa polis tahan kita tak pakai mask, kena saman. Kita kata tak, Perdana Menteri kata tak apa, yang seorang kata tak apa, sudah pening, polis pun pening. Dua arahan, mana boleh. Jadi hari ni pun kita dekat dunia hari ni pun tuan-tuan, sebab tu kita punya ketua seorang Melaka tuan-tuan, pengarah pun seorang, semua seorang Melaka. Sebab kalau dua hancurlah pentadbiran, sebab tu kena seorang. Bahawasanya wajib bagi Allah SWT 20 sifat yang wajib. Dan beriktikad dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli, bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala bersifat segala lawan sifat yang wajib 20 itu. Tuan-tuan, kita gini tuan-tuan, adalah tengok tuan-tuan, adalah dikendaki nanti. Ni 3 perkara ni kita sambung pada masa yang akan datang. Dia gini tuan-tuan, kita nak i'tikad tentang Allah ni tuan-tuan ni, kita tak boleh memadai i'tikad tentang Allah ni hanya satu lapik, tak boleh. Maknanya kita i'tikad Allah ni wajib, ni sifat wajib bagi Allah, tak habis yang tu tuan-tuan. Kita kena pegang dua wajib Allah yang ni, mustahil Allah yang ni, baru sempurna. Kena ada dua tak boleh kita pegang Allah ni ada saja. Kita kena pegang Allah ni dia memang ada, bukan wajib syarak tadi wajib i'tikad hati kita. Kita memang kata Allah ni dia mesti ada dan dia mustahil tak ada. Baru sempurna. Yang ni yang kita, yang ni yang saya tak setujulah tuan-tuan. Dr. Asri Dr. Asri, tapi kita kata mungkin hari ni dia dah bertaubat. Kita sangka baik dengan dia lah tuan-tuan. Dr. Asri lah tuan-tuan, mufti Perlis tu tuan-tuan. Dia ni yang dipermain-mainkan sifat 20 ni. Ada saya dengar satu video dia dalam YouTube. Dia kata apa ngaji sifat 20 ni, kejap Allah ada, kejap Allah tak ada, pening orang kata tuan-tuan. Dia mempertikai sifat 20 ni. Lalah orang tak tahu nak kata apa. Allah ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Lalu kata Allah tak ada lah kata dia. Ada ke begitu cakap ni tuan-tuan? Dia mempersendakan sifat 20 ni. Dia kata pengajian sifat 20 ni pening orang, dia kata. Kejap Allah ada, kejap Allah tak ada, kejap ada, lawannya tiada tuan-tuan. Akhirnya masyarakat pening, Allah ni ada ke tak ada? Ini dia sebut dalam video dia tuan-tuan. Akhirnya masyarakat kata tak ada Allah. Tak sampai gitu sebenarnya tuan-tuan. Kita i'tikad Allah ada dan kita kata mustahil Allah tak ada, nak kuatkan hati kita dengan Tuhan. Bukannya maksudnya kita saja-saja nak memainkan Tuhan. Dan siapa yang buat ilmu ni tuan-tuan? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang asaskan perkara ni tuan-tuan. Dia boleh
berkotak-katik gitu ilmu ni. Tuan-tuan ya. Jadi memang kita kena ada dua perkara tu tuan-tuan. Bau kukuh keimanan kita. Maksudnya kita bukan hanya sekadar yakin Allah tu kekal, bahkan mustahil Allah mati. Takkan mati Allah tu. Baru kuat tuan-tuan. Kalau kita kata kita dengan bini kita yang tak ada orang lain yang paling abang sayang, melainkan awak seorang dia. Kan? Dan mustahil abang sayang selain daripada awak. Tak ada. Baru kuat sikit. Abang sayang awak seorang je. Mustahil abang sayang selain daripada awak. Awak kuat sikit. Nah. Ni abang sayang awak seorang je. Tapi lah hati mungkin orang lain boleh masuk juga. Mungkin sayang kat orang lain mungkin ada lagi. Walaupun cakap sayang awak seorang je. Jadi itu dari segi pegangan kita. Kita bukan sekadar nak pegang Allah ni ada. Bahkan kita memang yakin Allah mana mungkin dia tak ada. Dia akan ada kekal abadi buat selama-lamanya. Allah ni bukan kita sekadar yakin dia maha berkuasa. Bahkan kita yakin Allah mustahil lemah. Takkan lemah. Dia sentiasa kuasa sama bila-bila. Ada nak kena dua. Yakin dia kuasa, dia mustahil lemah. Yakin dia maha mendengar. Mustahil dia tak dengar. Mana kita yakin Allah ni sentiasa dengar. Tak ada satu zarah pun kita kata, Allah ni tak dengar. Dalam keadaan-keadaan tertentu, tak. Sentiasa kita yakin Allah maha melihat tanpa buta walaupun zarah pun. Kena ada dua perkara tu. Baru kuat pegangan kita dengan Tuhan. Itu nak kena ada dua ni tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ni tuan-tuan ya. Dia nak kuat akidah tuan-tuan kena banyak la ilaha illallah, kena banyak. Nafikan selain daripada Allah. Lah hati kita kena banyak tu. Zikir banyak la ilaha illallah. Lama-lama tuan-tuan pegangan Allah, Allah, Allah je lah. Tu nak kuatkan tauhid kena zikir lah. Zikir la ilaha illallah banyak-banyak. Tuan-tuan. Baik, sekali tu tuan-tuan, sekali yang baik semua datang daripada Allah. Mudah-mudahan ilmu tauhid ni Allah beri kepada tuan-tuan kepahaman yang sangat bagus, sangat baik, sehingga hati kita ni dengan Tuhan benar-benar kuat, tuan-tuan ya. Tuan-tuan yakinlah bila kita dah menguasai ilmu tauhid yang bagus ni, tuan-tuan akan rasa kualiti sembahyang kita akan berlainan. Kita angkat takbir pun kita akan rasa berisi. Allah, kita sebut Allah ni bukan sebutan Allah di lidah saja. Kita akan faham Allah dengan hati kita. Siapa Tuhan itu? Berisi kefahaman kita. Allah, bergetar jantung hati kita. Kita sebut Allah ni dengan maklumat-maklumat yang kita faham tentang Allah ni, siapa Tuhan kita. Tuan-tuan, macam tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan tak kenal Ustaz kan, Ustaz Wadi Anwar tuan-tuan kenal? Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar lah, popular tuan-tuan tak? Ustaz Azhar Idrus. Tuan-tuan, bagi orang yang tak pernah dengar nama Ustaz Azhar Idrus ni, tuan-tuan tak pernah dengar orang kampung hujung-hujung mana-mana, kita sebut kat dia makcik Ustaz Azhar, dia pun tak rasa apa Ustaz Azhar, tuan-tuan. Kalau Ustaz Azhar Idrus datang kampung dia pun, dia tak ada Ustaz tak ada. Dia buat tak tahu siapa ni orang mana datang, tuan-tuan. Kalau dia tak kenal, atau Sultan Johor ke, tuan-tuan. Orang kampung tak kenal ni Sultan, dia tak rasa apa. Orang datang gitu. Tapi kalau dia kenal, sebut nama pun, Ustaz Azhar nak datang. Bila orang tu kita kenal, berisi faham kehebatan ilmu dia, akhlak dia, kemuliaan dia, tuan-tuan. Macam-macam kita kenal, maka sebut nama dia pun dah aura mari dah kita nak. Kita punya ra panggil nak. Tuan-tuan panggil ra tu mari dah. Apatah lagi kalau ustaz tu datang depan mata kita, Ustaz Azhar duduk depan ni, Assalamualaikum, kita duduk depan, seronok dia pun Ustaz Azhar, tuan-tuan. Dapat tengok berdepan lain rasa. Gitu kita dengan Tuhan, tuan-tuan. Kalau kita tak kenal Allah kosong. Tapi kita banyak maklumat tentang Tuhan, kita kenal kehebatan dia, kuasa dia dan sebagainya, mustahil atas diri dia dan sebagainya, kita tahu. Maka lain bila kita sebut Allah, lain, la ilaha illallah, lain. Sekali yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dan sebaiknya kuliah. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada masa tuan-tuan sembahyang sunat isyraq, tapi tak masuk lagi ni.